Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi di channel Cikgu Suri. Okey, hari ini cikgu akan kongsikan anak topik bertajuk halangan komunikasi di bawah bab yang ketiga, iaitu komunikasi. Okey, untuk subjek pengajaran perniagaan semester kedua. Ya, untuk mengetahui dengan lebih lanjut berkaitan dengan halangan-halangan yang terdapat dalam komunikasi, kita jumpa sebentar lagi. Okey, anak-anak pelajar, untuk anak topik halangan komunikasi ini, ya, apa yang akan kita bincangkan, ya, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, ya, suka untuk cikgu mengingatkan anak-anak pelajar, ya, untuk subtopik yang pertama ini di bawah tajuk kemahiran komunikasi, ya, ada beberapa anak topik yang para pelajar kena kuasai. Antaranya, okey, satu adalah berkaitan dengan proses komunikasi. Yang kedua, tentang halangan komunikasi. Okey, ketiga, tentang bentuk komunikasi. Keempat, tentang jenis komunikasi. Dan yang terakhir adalah berkaitan tentang media-media yang terdapat dalam komunikasi. Okey, jadi ini adalah 5 anak topik yang perlu dikuasai oleh anak-anak pelajar dalam subtopik yang pertama ini. Okey, untuk hari ini, ya, objektif kita adalah di akhir nanti, ya, setelah menonton video ini, cikgu harapkan anak-anak pelajar dapat menerangkan berkaitan dengan halangan-halangan yang terdapat dalam komunikasi. Okey, halangan-halangan tersebut, ya, satu kita ada yang dinamakan sebagai halangan fizikal. Okey, halangan fizikal itu adalah halangan yang nyata. Okey, halangan dalam bentuknya nyata. Okey, yang kedua kita ada halangan psikologikal. Okey, halangan ini wujud disebabkan perbezaan cara berfikir serta tanggapan individu-individu yang terlibat. Okey, ketiga kita ada halangan sosiologikal. Okey, halangan sosiologikal adalah halangan, ya, disebabkan oleh perbezaan interaksi sosial ataupun faktor sosial, ya, dan budaya. Okey, contohnya status, budaya, umur, jantina, ya, semua yang berkaitan dengan sosial lah. Okey, dan yang terakhir, halangan yang terakhir adalah halangan semantik. Halangan semantik adalah halangan yang wujud disebabkan oleh perbezaan perkataan yang mempunyai makna yang serupa. Makna yang berbeza. Ataupun penggunaan perkataan yang mempunyai banyak makna. Pun boleh menjadi halangan semantik. Okey. Jadi, kita akan lihat perincian setiap satu halangan ini. Okey, halangan fizikal tadi adalah halangan ataupun gangguan yang secara nyata, yang wujud secara nyata, yang wujud di persekitaran kita. Okay, contohnya bunyi bising, gangguan telefon, percakapan, bunyi kenderaan, bunyi loceng. Semua itu adalah halangan yang boleh kita lihat dan boleh kita dengar. Sebab itu dikatakan ia sebagai halangan fizikal, ya, gangguan yang wujud secara nyata. Okey, yang kedua kita ada halangan psikologikal. Okay, untuk halangan psikologikal, ya, halangan ini disebabkan perbezaan cara berfikir, tanggapan, emosi, ya, pendidikan, budaya serta kepercayaan individu yang terlibat. Okey, contohnya orang pengurus mencadangkan perubahan dalam aspek kerja untuk meningkatkan kualiti produk. Tetapi pihak kesatuan menjangkakan bahawa perubahan itu akan mengurangkan pekerja. Okey, ini menunjukkan, ya, objektif ataupun motif
yang hendak dicapai tidak akan tercapai disebabkan perbezaan persepsi daripada kedua pihak yang terlibat. Satu, dari tanggapan pengurus itu berbeza. Yang kedua, dari tanggapan pihak kesatuan pekerja juga adalah berbeza. Jadi, perbezaan ini akan menyebabkan halangan psikologikal berlaku. Okey, yang ketiga kita ada halangan sosiologikal. Okay, halangan ini disebabkan oleh perbezaan dari segi budaya, sosial, ras, jantina, pangkat dan antara individu yang terlibat dalam komunikasi. Okay, contohnya di sini, penggunaan bahasa yang tegas dan kasar, ya, mungkin akan menimbulkan, ya, pandangan ataupun pendapat ataupun tanggapan yang berbeza daripada masyarakat Malaysia dengan masyarakat Barat. Okay. Penggunaan bahasa yang tegas dan kasar ini adalah dianggap sebagai sesuatu yang biasa bagi masyarakat Barat, tetapi dianggap sebagai tidak beradab bagi masyarakat Malaysia. Jadi, disebabkan perbezaan budaya ini, ya, disebabkan wujudnya perbezaan budaya antara masyarakat Barat dan masyarakat Malaysia, jadi proses komunikasi akan menjadi ataupun objektif dalam komunikasi itu mungkin tidak akan tercapai disebabkan wujudnya halangan sosiologikal. Ya, perbezaan dari segi budaya. Okey, dan yang terakhir kita ada halangan semantik. Halangan semantik adalah halangan yang disebabkan oleh penggunaan perkataan yang mempunyai makna yang berbeza, satu, ataupun penggunaan perkataan yang memberi maksud yang sama, ataupun penggunaan perkataan yang mempunyai perkataan yang sama yang mempunyai maksud yang berbeza, yang membawa maksud yang berbeza. Okey, contohnya, pengurus menyampaikan arahan kepada pekerja asing yang baru datang ke Malaysia menyebabkan arahan tersebut tidak difahami. Okey, ini disebabkan perbezaan bahasa tadilah, ya. Pengurus Malaysia menggunakan bahasa Melayu untuk memberi arahan. Pekerja asing dari luar negara ini dia tidak faham dengan bahasa Malaysia menyebabkan kegagalan proses komunikasi mencapai objektif. Ataupun dalam satu situasi penggunaan perkataan yang mempunyai banyak makna. Ya, contohnya perkataan daki. Daki boleh membawa maksud yang berbeza bagi individu yang berbeza lah. Okay, kalau cikgu sebut perkataan daki, mungkin pandangan kamu, okay, daki kotoran yang ada di badan, ataupun daki adalah aktiviti mendaki bukit. Pun adalah halangan semantik, ya, yang mana perkataan tersebut akan membawa maksud yang berbeza bagi individu yang berbeza. Okey, jadi itu sahaja perkongsian cikgu untuk kali ini berkaitan dengan halangan-halangan komunikasi. Ya, secara kesimpulannya ada 4 halangan dalam komunikasi. Halangan fizikal, halangan psikologikal, halangan sosiologikal dan halangan semantik. Okey, jadi sekian sahaja daripada cikgu untuk kali ini. Ya, teruslah ke channel cikgu untuk melihat perkongsian-perkongsian lain berkaitan dengan subjek pengajian perniagaan semester 1, 2 dan 3. Okey, sekiranya video ini bermanfaat kepada anak-anak pelajar, bolehlah sharekan video ini dengan rakan-rakan yang lain. Okey, jadi sampai di sini sahaja. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye.